Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta anta wa ana abduka wa ana ala ahdika wa anika mustafa. A'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika wa sabbi fa innahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'min. Alam ini tidak benar kita sendiri, atau akidah yang benar. Kita bukan berjalan sendiri, tak disilah sendiri. Kalau ngaji dalam sifat 20, qiyamu ta'ala binafsih itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini digerakkan, diberikan, dihidupkan. Maka berjalan kita hari ini, walaupun kita Allah bagi kederat ada kaki sendiri pada syariat zahiriah, namun hakikatnya, fitrahnya manusia itu adalah mesti tidak boleh tidak, mesti dengan Allah. Mesti dengan Allah. Itu bismillah, isti'anah. Huruf yang pertama dalam Quran itu huruf ba, merujuk kepada perbahasan yang panjang, tapi salah satu perbahasannya adalah isti'anah, pertolongan Allah. Maka Allah kalau tidak tolong kita berjalan, maka tidak boleh kita berjalan. Kalau Allah tak tolong kita berdiri, maka tidak boleh kita berdiri. Dia tidak boleh ada istilah aku berdiri sendiri, tak ada. Walaupun syariat ya nampak kaki kita, tapi pada hakikatnya tidak. Namun kalau kita nak berjalan atas akidah yang benar, hidup bersandarkan kepada tauhid, hendaklah kita melihat terus kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu pada mentauhidkan kehidupan, sandarkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan amalan. Dalam tafsiran yang kedua, Al-Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menterjemahkan dalam konteks Allah menciptakan kita dan juga amalan kita. Amalan yang kita dok buat hari ini, yang kita boleh lakukan, kita bertadarus, berqiyamul lail, kita datang solat jemaah, kita boleh buat semua amalan, bukan sebab kita yang boleh buat atau kita yang mengadakan amalan. Ini akidah kena benar. Ni kalau aku tak beramal ni, tak ada amalan. Bukan tak ada amalan, Allah dah adakan amalan, kita beramal ikut suruhannya. Itu je. Allah yang mengadakan. Bahasa mudah dalam kehidupan, kita nak pergi kerja. Pagi ni kan tadi sempatlah Ustaz minta maaf Ustaz, kerja tak apa, pergilah kerja, tak masalah pun. Habis yang dengar ni yang tak ada kerja ke? Ni pun kerja juga. Ada orang kata dia tak ada kerja boleh dengar ceramah. Ini pun kerja juga. Masing-masing kerja ada bidang masing-masing. Jangan dah kata dah tak ada kerja bolehlah dengar ceramah, dah tak ada kerja boleh datang solat. Itu salah fahaman tu. Walhal kerja utama kita itu mestilah membawa kepada taat kepada Allah. Selagi mana perkara itu membawa kepada ketaatan, itu pekerjaan yang sebenar. Baik. Maka kita pergi bekerja, mana boleh pergi kerja saja-saja pergi. Mestilah diberikan peluang pekerjaan, diciptakan peluang pekerjaan. Itu panggil mencipta peluang pekerjaan untuk umat. Bila ada peluang pekerjaan, maka adalah pekerjaan. Maka bos bagi peluang dulu. Sebab tu bila datang kerja, dia tak boleh menongak langit, jumpa bos berjalan ke pok, jangan menongak. Kamu siapa? Saya pekerja. Kamu siapa? Pekerja pun tanya. Aku bos.
Aku yang bagi kau kerja datang sini. Walaupun kau kerja terbaik pun, walaupun kerja kau yang terbaik pun, kalau aku tak bagi kau kerja, kau tak ada kerja. Walaupun kita amalan terbaik, kita boleh amal terbaik, amal awal waktu, kita boleh berzikir, semua terbaik. Kena ingat, adakah kita melakukan dengan rasa terima kasih dekat Allah? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau kau tak bagi aku peluang beramal, aku tak ada amalan. Berapa ramai yang kau tak bagi peluang untuk beramal. Yang dah ada peluang pun kadang-kadang tak rasa itu satu peluang. Dia rasa aku kena ada amal, aku kena ada amal. Ini kita berbincang tentang apa ni? Kembali kepada fitrah. Ini cerita kembali kepada fitrah. Penutup kita ni, minggu depan insya-Allah kita Aidul Fitri. Ni minggu last ni. Ni penutup dah ni. Tu pengaji kata, Ustaz, Jumaat ni ada kuliah. Allah, Jumaat lupa saya kata. Tu kena lepas tarawih lah insya-Allah. Jadi membawa kepada fitrah. Semua ibadah kita, diri kita semuanya itu nak kembali kepada fitrah. Yang ni kembali kepada Allah. Bila sebut kembali kepada Allah, nak kembali dengan cara mana? Akidah yang benar. Lepas tu kita bertakbir. Ya, ini kita kembali kepada kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita kat sini mendayu lah. Kalau di Mekah, di Madinah tak mendayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Macam tu lah. Tak sempat lah minta air mata lah. Pada sini dah dayu dah. Tak apalah kita, uruf kita kat sini. Tapi jangan kita ke Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak habis lagi sebab lah. Ingatkan ingat Allah, ingat kampung. Awak bertakbir, ingat Allah betulnya, dia ingat kampung. Ya Allah, macam mana takbir gitu? Orang kalau ingat Allah, sedih kau Ustaz. Kejap-kejap sedih dia tu. Dia kena faham sedih ingat Allah tu macam mana. Syariat takbir raya itu bukan sedih. Syariat takbir raya itu kemenangan. Nak sedih-sedih ni malam-malam ni, malam akhir. Sedihlah seorang-seorang. Sedihlah sampai tak bangun-bangun muka sujud pun tak apa, tak ada orang marah. Sedih dah. Tapi kalau hari malam Syawal, kalau ikutkan syariat dia gembira. Nak sedih juga, salah tempat sedih tu. Salah tempat. Macam kita nak puasa, punya rajin telajak. Raya pertama puasa juga. Berat kamu ni. Kamu ni telajak ni, telajak fitrah ni. Bukan, tak boleh. Kalau Allah kata haram lah, tak boleh lah. Sama dengan menangis. Kan nak menangis, biarlah bertempat. Tempatkan nangismu pada perkara yang disyariatkan. Yang tidak disyariatkan, jangan nangis. Ini raya pertama dia nangis je. Dan nak pula giliran tak kena. Pening kata. Mencong dalam muka. Tahun ni giliran abang. Tahun lepas giliran abang juga. Dia macam Piramli. Satu untuk engkau, dua untuk aku. Isteri pun bengkak dalam muka. Jangan. Tak rugi pun. Nak ziarah mak ni bukannya hari raya je. Jangan tunggu raya lah. Hari raya lah hari-hari dengan mak. Janganlah tunggu raya baru rasa nak raya. Saya sekali bawa betul-betul cara raya, makan-makan rendang ketupatnya bahan ni. Hari-hari raya dengan mak. Pakat-pakat lah. Ini kalau pulun semua raya satu Syawal tu, ini masalahnya beribadat ikut waktu je. Tu pening. Mulalah kadang-kadang kita beremosi. Dia kalau ikut ibadah sebenar ni, dia takkan beremosi. Malah ibadah menundukkan emosi. Sepatutnya awak nak ziarah mak, ibadah, tiba-tiba beremosi. Mana tak betul lah tu. Beribadah sebab emosi, mana bukan ibadah. Kalau ibadah, dia menundukkan emosi. Semua ibadah kita yang kita lakukan, apa saja ibadah, khususan ataupun yang umum, kalau benar kita melakukan ibadah kerana Allah, fitrah, hati bersih. Allah bersihkan hati dia.
Contoh kita bekerja kan, umum lah, bekerja ni kan umum kan, ibadah umum. Kalau dia kata saya buat kerana Allah, ikhlas nak tolong isteri, tak tolong keluarga, bagi nafkah, ni kalau suami dululah, bagian suami. Kalau betul suami itu pergi kerana Allah, beribadah dia kerana Allah, maka dia tidak akan terbeban ni maksudnya apa? Buat dengan tiada kerelaan. Kalau dibebankan lain, itu taklif. Itu memang kita akan dibebankan, dipertanggungjawabkan, kita kena buat. Tapi bila dia buat kerana Allah, perkara yang dilakukan itu akan dimudahkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini mengatakan bahawa bukan kita pilih-pilih hukum, yang larat kita ambil, tak larat kita tinggal. Tak. Maksudnya setiap hukum yang Allah syariatkan tidak membebankan kamu. Itu Allah kata. Wa'imah puasa sendiri pun bukan untuk buat kita cengkung, tak makan, sakit. Tak, itu pun sakit, makan. Buka. Islam bukan syariat yang menghukum, membebankan sehingga terbeban, tidak. Maksud kata kalau dibuat dengan ibadah, hati yang mengenal Allah, silat hari bulan, dia tak rasa pun dia beramal, walhal dia sedang beramal. Nah, begitu juga dengan wanita, isteri yang nak menolong keluarga, nak membanting tulang juga, habis semua dibantingnya. Kita kena sama-sama dengan lelaki, tak apalah. Tapi kamu ingat, kalau tak kena gaya beribadah nanti, akhirnya nafsu sarakah naik, marah-marah, tak puati itu, tak puati ini, datang ungkitan. Bila dia ungkit dia balik, habis fitrah tu, habis. Dia jadi amarah. Ni kita cerita fitrah. Bila fitrah ni semuanya clean and clear. Fitrah. Nak belajar fitrah ni juga tengok budak-budak. Dia tak pernah ungkit. Budak-budak ni tak pernah ada ungkitan. Budak mana pernah ungkit. Ungkit itu, ungkit ni, dia tak tahu apa nak diungkitkan, kerana dia masih berada dalam keadaan yang fitrah. Di rumah bagi bangkan sikit je, kenapa? Macam tiba-tiba budak 3 tahun cakap dengan 4 tahun. Semalam masak lain, ini masak lain, kata dia ungkit. Tak ada, budak-budak dia tak ada ungkitan. Maka kita beramal, beribadah ni bila bawa kepada, menuju kepada Allah dengan fitrah, bermaksud kita membawa amalan yang mengikut kepada akidah yang benar, yang tepat dan yang jelas. Jemaah yang muliakan Allah SWT, cuba kita renungkan seketika. Dalam perbahasan Nabi SAW mafhum hadis, jasa seorang ibu dan ayahlah, terutama ibu, setitis air susu ibu tidak mampu dibayar oleh seorang anak. Tak ada satu pembayaran yang boleh dibayar, hatta nyawanya. Sebab apa? Sebab dari ibumu. Dari ibumu. Nak ceritanya, ni contoh tamsil, kita pun dengar. Maka seorang anak bila beramal untuk ibunya, nak kata membalas budi pun tak terbalas. Tapi dia kena beramal kerana dia mengatasi balas tu. Sebab apa? Dia rasa syukur kerana mak Allah Ta'ala jadikan maknya dan dia hidupkan. Itu kalau dia seorang manusia. Cuba kalaulah seorang ibu yang melahirkan saja, Nabi kata tak terbalas. Kalau yang menciptakan kita, bagaimana Allah SWT yang menciptakan kita? Adakah kita nak minta dibalas, ataupun kita nak buat tanpa batas? Dengan mak ni kira bahasa mudah tak berkira lah. Mak cakap je, mak tak apa, tak ada masalah. Kalau orang larat, orang buat insyaAllah. Mak pun jadi faham kan, mak pun okey lah. Si kita sebagai anak, kerana tak terbalas, maka bukan langsung tak buat. Kalau buat pun kan boleh balas, bukan macam itu. Bermaksud dia letakkan diri dia tanpa batas, tak ada had, on call. Anak-anak on call. Nah, begitulah kita dengan Allah SWT, lebih-lebih lagi kerana kita diciptakan oleh Allah. Maka kita beribadah menuju kepada Allah, berjalan, kita melakukan dengan berbaki masa yang ada ni. Hari-hari yang ke 23, malam ni malam 24.
Jangan kata 23 ni Lailatul Qadar ni, besok boleh slow down sikit. Dia tengok besok geduk, anjak lagi geduk, kena aku malam ni tu. 24, 25 pun dah dia slow. Kenapa? Malam Lailatul Qadar dah, semalam tu. Maknanya tu tak kena tu. Orang yang kena Lailatul Qadar, dia punya booster semacam. Dia punya amal dia terus lagi semangat. Dia bukan lagi slow. Dia bukan slow lagi, bukan. Dia dapat Al-Qadar. Dapat Al-Qadar, dapat Lailatul Qadar. Kadang-kadang orang tulis 2 kali, dapat malam Lailatul Qadar. Kadang-kadang pun nak kempen, marilah tuan-tuan kita malam ini menyambut malam Lailatul Qadar. Dia disebut 2 kali malam dia. Dia faham ke tak faham? Hati-hati. Mari kita buat malam Lailatul Qadar. Elok macam itu 2 kali. Kita sebutlah, mari kita merebut Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar terus, ataupun malam Al-Qadar. Baik, berbaki yang ada ni janganlah berkira. Macam itulah. Jangan berkira dengan Allah. Di saat nikmatnya tak terkira, kita minta pun setiap masa. Meminta setiap masa, nikmatnya tak terkira, janganlah kita berkira-kira. Itu je lah. Jangan berkira-kira. Berkira-kira ni ikut keadaan. Rajin buat, tak rajin, datang halangan dia tak buat. Maksud kata kita nak buat ni bukan sebab itu kita buat, sungguh-sungguh nak buat. Kalau sakit, ya rehat. Itu saja. Kalau ada masyarakat, ya sebab ada halangan. Bukan sebab tak apalah kot. Tak apalah kot tu jangan. Dengan Allah ni jangan tak apalah kot. Kalau boleh buat, kita buat. Yang wajib sudah pasti. Yang sunat kita perbanyakkan. Yang Allah benci makruh, kita jauhkan. Yang wajib jangan, yang haram jangan sesekali. Kalau terbuat, wasari'u ila maghfirah. Jangan berkira-kira untuk minta maaf dengan Allah. Kerana Allah tidak berkira-kira untuk memaafkan kita. Allah tidak berkira-kira untuk memaafkan kita. Ketika hamba-hambanya meminta ampun kepadaku, maka ampunkan. Pasti je mas sekalian. Dalam kita meminta ampun kepada Allah, jangan pernah ada rasa sedikit pun sangkaan mengatakan Allah ampunkan ke aku. Jangan. Kerana itu satu keraguan, kejahilan kita tentang Allah. Maknanya akidah berbahasan dengan tauhid tidak jelas. Kalau kita jelas tentang tauhid, sebanyak mana dosa kita, segunung mana pun, kita memohon ampun pada Allah, Allah pasti mengampunkan. Kerana itulah sifatnya yang Maha Pengampun. Maka jemaah yang memuliakan Allah SWT, fitrah membawa kita kepada perjalanan menuju Allah yang membawa kepada sakinah. Fitrah membawa jiwa menjadi sakinah. Yakni sakinah, yakni ketenangan. Yang mana menjadi buah ataupun menjadi bekalan di saat sebelum kita mati, agar kita boleh dipanggil oleh Allah SWT dengan panggilan yang sebenar. Apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan jemaah sekalian, sebab itulah Al-Qadar itu membawa maksud salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, sejahtera. Orang yang kita nak bukan sekadar kita masuk pada Al-Qadar, kita tak nak sekadar kita masuk pada malam itu, tetapi kita nak malam itu masuk dalam diri kita. Tu ayat dia. Kita nak bahawasanya malam itu masuk ke dalam kita. Bukan kita yang masuk sekadar pada malam itu, yang ini kita masuk pada Al-Qadar. Tetapi Al-Qadar itulah, malam itulah, kesejahteraan itulah masuk ke dalam diri kita. Akhirnya kita mendapat ketenangan. Ketenangan yang diperolehi itu membuatkan kita tenang dan senang di dalam kita meneruskan kehidupan untuk beramal. Tenang gitu. Beramal ni konteks besar je mas sekalian. Ada orang kadang-kadang, minta maaf saya tumpu pada wanita dulu. Kadang-kadang betul lah bagus, tapi kena ingat Nabi kata, mafhum hadis kan. Aku melihat ramai wanita di neraka. Bukan kerana wanita ramai. Jangan salah faham hadis ni. Bukan kerana Nabi kata aku melihat wanita ramai di neraka kerana wanita ramai. Tidak. Tetapi ramai wanita di neraka kerana dia tidak ada masalah dengan Allah. Maksud dalam masalah Allah ni, hubungan dengan Allah melalui amalan yang khusus, dia jelas. Ingat, dia ada masalah dengan suaminya, taat. Ini pun berbalik pada tadi. Kalau seorang ibu tak terbalas jasanya kerana melahirkan,
Sebenarnya kenapa wanita kena taat dengan suami? Walaupun suami itu perangai macam-macam, selagi mana suami itu tidak menyuruh pada perkara kejahatan. Kerana dari suamilah Allah ciptakan wanita. Nak balas ciptaan itu tak terbalas. Ini kadang-kadang wanita terlepas pandang perkara ini. Ujian dia besar sebab bukan ujian kesusahan. Ujian kepada wanita, ujian keseronokan. Sebab dia asal kahwin dengan orang yang disuka. Seronok. Nikmat yang paling bahaya yang kita kena berhati-hati, nikmat seronok. Suka. Bila suka ni, dia buat suka-suka. Baik. Jadi amalan ni, taat tu bermaksud tenang kita dalam melakukan ketaatan. Solat seronok, start dengan imam baca malam tu. Ya Allah, rasa sampai kat Mekah dah saya. Tapi bila balik rumah, dia nak berambang dengan suaminya, Allah, rasa macam ada neraka pula saya. Itu kadang-kadang minta maaf, dia lebih suka kadang-kadang berusrah ni bagus. Kadang-kadang dia usrah tu niat nak lari daripada situasi. Hati-hati. Kau duduk rumah pun sakit hati, baik kita pergi usrah. Apa beza? Sama dengan minta maaf orang lelaki juga. Dia lelaki pula tadi perempuan kena start ni kena kawan perempuan dia lah fitrah ni, nak marah balik saya ni. Kita bincang dengan perkara yang benar mas sekalian. Apabila kita orang lelaki sebagai contoh dengan isteri dengan anak itu satu ibadah, duduk dengan isteri, berborak dengan dia, buat dia seronok, ibadah. Anak setengah lelaki, tak apalah, buat kawan lagi bagus. Keluar lepak, minta maaf juga. Ni kita nak masuk, kita masih dalam Ramadan. Kita bicara soal hati yang sejahtera. Yang sejahtera itu bersama dengan ahli keluarga. Daripada ahli keluarga. Sebab itu Allah SWT, kalau kita lihat dakwah Nabi SAW, cuba tengok siapa pendukung hebat? Isteri. Masalah rumah tangga tak ada. Tak ada masalah rumah tangga. Ramai orang kata nak ikut Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kubra. Boleh, ikutlah. Dia kan nak ikut yang cerita yang kedua tu, Nabi tidak duakan. Itu dia faham. Cuba faham yang pertama. Nabi tengok dia wajah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kubra, hilang masalah. Tengok dia hilang masalah. Macam mana? Maknanya rumah tangga tak ada masalah. Tak ada buat Nabi serba salah. Kadang-kadang isteri konten macam-macam konten. Buat suami serba salah, serba salah. Buat tu tak kena, buat ni tak kena. Di sebalik lelaki yang bersalah, ada seorang wanita yang tidak tahu apa dia punya salah. Lelaki jadi serba salah. Apa salah aku ni? Akhirnya keluarlah satu kenyataan, payahnya nak memahami seorang wanita. Jangan wanita berbangga dengan statement macam tu, bermaksud kamu telah menyusahkan seorang suami. Setengah-setengah perempuan suka buat statement macam tu. Wanita yang sukar difahami. Kita jangan jadi wanita begitu. Jadilah wanita yang sangat mudah difahami. Kalau suami kata, tak tahu, isteri saya ni mudah bahasa, saya ni tak tahu saya nak cakap, saya faham sangat dia tu. Sebab apa? Dia ni tak ada masalah sangat, suka buat saya ni mudah. Dia suka mudahkan saya, dia tak suka buat saya serba salah. Abang pilih, nak mak ke saya? Pula dah nak mak ke saya. Termenung kawan tengah-tengah, nak mak ke dia? Ini kalau payah-payah ni, aku cari yang ketiga. Tak pasal-pasal kawan tu lagi yang ketiga. Cari masalah, cari penyakit. Baik, ini semuanya berbalik kepada bincang apa ni jemaah sekalian? Fitrah. Dalam beribadah meliputi semua perkara. Beribadah kita bukan hanya luar lingkup sejadah ni. Malah daripada sejadah kita ni, tempat solat kita, soft kita ni, keluar beribadah dengan hati yang terbuka. Kita masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang membentuk hati kita kembali kepada fitrah. Keluar pada Ramadan, hati kita sejahtera, sakinah. Kita boleh menyantuni, suka bagi makan orang, suka berjemaah, suka berjumpa dengan sahabat. Ini kita berlaku dalam bulan Ramadan. Kita makan beramai-ramai, ini kita berlaku dalam bulan Ramadan. Ini hanya pada hati yang sakinah. Kalau hati itu tidak sakinah, dia takkan boleh buat begitu jemaah sekalian. Jadi dalam bulan Ramadan, alhamdulillah, Allah kurniakan sakinah pada hati kita. Allah kurniakan ketenangan pada hati kita. Sebab tu kita bulan Ramadan kita dah tak ada bergaduh. Ana shaimun, aku puasa. Tenang, tengok pun diam. Diam kenapa? Lapar. Aku ingatkan dia puasa.
Dia ingat dia sabar sebab lapar. Aku lapar ni. Nyaya aku tak nak makan. Kalau aku makan aku kata kau. Itu tak jadi fitrah. Fitrah ni dia tidak ada hal-hal berbangkit selepas itu. Dia nampak syariat, dia nampak taat, dia nampak hukum makam Allah. Itu fitrah. Tanggungjawab dilihat dengan suruhan Allah, bukan tanggungjawab dilihat dengan susahnya, payahnya, dengan duit tak ada ni. Tahu tak abang tak ada duit sekarang ni? Ha? Dia marahnya isteri dia. Jangan dilihat tanggungjawab dengan keadaan, dia merosakkan lagi. Lihatlah tanggungjawab dengan kebenaran. Tak apa, insya-Allah. Allah dah tanggungjawabkan abang ni, mesti Allah bagi jalan. Kan elok jawab macam itu. Isteri pun nampak macam tu. Ya bang, saya doakan abang. Marilah kita sama-sama berdoa di akhir malam bulan Ramadan ni bang. Kan senang. Ni dah, sampai bila abang nak macam ini? Sudah kawan. Kau tak nampak ke aku tengah berusaha ni? Usaha-usaha juga. Tak menjadi je. Dia taburnya kawan tu lagi. Pening kawan. Tengok, kalau si suami lihat pada isteri, jangan dibeban-bebankan lagi. Buatlah dengan rela. Buat dengan tanggungjawab yang benar. Bukan membebankan. Nah, buat ni sampai isteri tu rasa macam terperangkap tu. Aku ni duduk dalam mana ni sebenarnya ni? Ramai kalau isteri yang tak ada ilmu yang benar, dia akan nampak semua syariat ni sebagai bebanan yang terbeban. Ramai dah wujud dah statement isteri ibarat diperhambakan suami. Ada satu kenyataan. Seorang suami duduk makan, dilayan seorang isteri berdiri. Beberapa lah kot netizen mengecam situasi itu. Rasa macam tak patut seorang isteri berdiri di tepi suami nak melayan. Rasa macam pelayan rasanya. Tembak. Padahal itu ibadah. Kalau dia nampak itu ibadah, dia tak nampak lain. Dia nampak basuh kain tu ibadah, rumah ibadah, suami balik sambut ibadah. Itu fitrah. Fitrah ni dia nampak ibadah, dia nampak Allah. Tapi kalau dia sebaliknya, dia akan jadi amarah. Elok-elok amalan yang membawa kepada pahala yang besar boleh hancur macam itu saja. Bagi suami air, bulan puasa kan pergi bagi air. Memang cik pasal minum bang. Kau ni memang saja kan. Tak adalah bang, saya nak praktis kan bagi air walaupun air kosong. Pahalanya ya Allah besar bang. Apa saja kebaikan yang dilakukan bila dia lihat dia Allah. Lihat Allah maksudnya padanya hukum hakam. Ya Allah suruh ni. Ni ibadah. Suami tengok ibadah, isteri tengok ibadah, tengok apa amalan ibadah. Kita tengok semua ni bertukar menjadi ibadah. Yang ni semua nak membawa kepada Allah. Dan Allah bagi peluang. Ingat, Allah yang ciptakan peluang itu. Kerana Allah menciptakan amalan itu. Kita bincang pada surah As-Saffat ayat 96 tadi. As-Saffat ayat 96. Maka disitulah datang kekuatan hati kita untuk melakukan ketaatan. Jadi akhir kalam jemaah yang muliakan Allah SWT, marilah kita memperkemaskan berbaki hari yang ada di Ramadan ini. Dalam hari yang meniti penghujungnya ini, kita mintalah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Antara amalan yang besar, fadilatnya di sisi Allah, yang menjadi tempat telik, tempat lihatnya Allah SWT, itu adalah jiwa yang adanya sakinah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala. Kata Nabi SAW, Allah tak tengok rupa dan harta kita, tetapi Allah melihat hati kita dan perbuatan amalan kita. Maka dalam berbaki hari ini, nak fokuskan apa Ustaz? Mintalah hati yang tenang. Minta, ya Allah tenangkan hatiku ya Allah. Walaupun banyak perbincangan yang mengatakan dengan amalan dapat jiwa tenang, dengan solat dapat jiwa tenang. Ya betul. Tapi ada juga ataupun yang orang kata apa, fast tracknya, minta terus ke Allah. Ya Allah bagilah aku jiwa yang tenang supaya aku tenang solat. Ya Allah bagi aku jiwa yang tenang supaya aku tenang beramal. Bagilah aku jiwa yang tenang ya Allah. Kan qulubikum wa a'malikum, bau amal. Jadi dengan baki ada tenang. Lailatul Qadar, ya Allah bagaimana sejahtera pada Al-Qadar ni ya Allah, sejahterakan hatiku ya Allah. Aku nak tunggu beramal sampai aku sudah nak sejahtera ya Allah. Susah ya Allah. Betul, nak hati tenang bukan senang. Bukan senang nak dapat hati yang tenang. Kerana tenang itu ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Tenang itu hanya ingat Allah. Tadi kita takbir pun boleh ingat lain.
Takbir pun boleh ingat lain. Mana susahnya nak ingat Allah ni, tapi tidaklah menyusahkan. Susah tu menunjukkan privilege. Susah tu juga menunjukkan mudahnya untuk dilupakan. Macam contoh, isteri tadi susah nak masuk syurga, bukan susah yang perit tu, tapi senang sangat. Dia macam tangkap belut kan licin. Orang pun cakap susahnya tangkap belut. Susah tu bukan pikul batu, kerana licin sangat, senang nak lepas. Begitulah ingat Allah. Susahnya nak ingat Allah, bukan susah sangat yang susah itu, tetapi senang sangat untuk kita melupakan Allah. Itu kita bimbang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mampu kembali kepada fitrah dengan jiwa yang ada sakinah, yang kita melakukan hidup kita ini hanya semata-mata untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui, dan insya-Allah Allah kurniakan kita dengan kebaikan Al-Qadar. Allah masukkan ketenangan, kesejahteraan dalam hati kita, agar kita punya hati yang tenang, yang sakinah, yang bersedia untuk kembali kepada Allah dengan jiwa yang benar-benar berharap redha Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah